Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tengku Zafrul akhirnya buat kejutan. Tengku Zafrul akhirnya buat kejutan. Dia meletak jawatan sebagai bendahari. Dia juga secara terang-terangan tanpa rasa segan silu menyatakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam UMNO. Kerana itu ada kawan bertanya, ini kawan lagi ramailah kawan, PM saya, WhatsApp saya, terbaru ini kerana Tengku Zafrul diberi peranan baru di luar UMNO dan BN. Ini diterbitkan di BH Online 21 April hari ini. Bekas Bendahari Agung UMNO itu, iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul, kini diberi mandat baru untuk menyusun strategi dan melakukan sesuatu dari segi politik di luar kerangka UMNO dan Barisan Nasional. Kerana berita ini, kawan saya tanya, Tengku Zafrul masih relevan kan bersama dengan UMNO? Bagaimana kalau Tengku Zafrul keluar dari UMNO? Parti mana yang dia boleh masuk, yang sesuai dengan dia? Adakah dia boleh masuk PKR? Adakah dia boleh masuk Amanah? Adakah dia boleh masuk DAP? Okey. Cadangan saya, kalau sudah jadi macam begini, dia sudah terus terang, dia sudah letak jawatan, dia sudah cakap UMNO ni susah dalam keadaan susah sekarang, kalau tidak berubah bakal akan jadi lebih teruk dan sebagainya. Dia juga secara terbuka menyatakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam UMNO. Pada khidmat saya, kalau sudah begini, lebih baik keluar sajalah daripada UMNO. Sudah tahu UMNO itu tidak ngam di hati, tidak boleh masuk di hati, tidak ngam cara kerja, pendapat dia tidak diterima dan sebagainya. Keluar sajalah daripada UMNO, itu lebih baik. Persoalannya, apakah maksud di luar kerangka UMNO dan Barisan Nasional? Apa maksud itu? Adakah dia benar-benar sebenarnya sudah bukan lagi bersama dengan UMNO secara senyap, secara tidak langsung? Adakah secara tidak langsung Tengku Zafrul sebenarnya sudah pun keluar daripada UMNO? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau ditanya parti mana yang saya rasa sesuai untuk Datuk Seri Tengku Zafrul, saya fikir yang paling sesuai adalah PKR. Kalau bukan PKR, DAP. Amanah dia tak berpangam lah, saya nampak tak berpangam. Yang dia ngam adalah PKR ataupun DAP. Kerana cara dia berfikir, pengalaman dia orang educated. Orang educated selalu bersama dengan DAP dan juga dengan PKR. Selalu begitulah, selalu. Jadi saya fikir kalau Tengku Zafrul keluar daripada UMNO, tidak ada apa-apa yang berlaku dalam UMNO. Kenapa? Tengku Zafrul bukan ahli parlimen, dia hanya senator lantikan sahaja menjadi menteri, dan tidak ada apa-apa berlaku lah, sama ada dia masuk PKR, dia keluar masuk ke dalam DAP atau sebagainya, tidak ada apa-apa yang signifikan yang bakal berlaku dalam UMNO. Tidak ada kerugian untuk UMNO kerana Tengku Zafrul tidak ada pegang apa-apa kepentingan untuk UMNO. Maksudnya ialah beliau bukan ahli parlimen, tidak akan kekurangan nombor pun kepada UMNO. Tetapi ini satu yang sangat besar yang mungkin boleh menambahkan lagi bunga-bunga, menambahkan lagi warna-warna indah di dalam PKR atau DAP untuk lebih menarik
menarik undi daripada masyarakat Islam Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kalau Tengku Zafrul keluar daripada UMNO, mungkin lebih baik cepat-cepat sebelum lebih terlambat. Dan UMNO pula, pada hemat saya, kalau Tengku Zafrul nak keluar pun biar sajalah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Okey, jadi sama ada dia keluar UMNO atau tidak, kita tunggu sajalah. Cuma menjadi persoalan yang besar ialah Tengku Zafrul diberi peranan baru di luar UMNO BN. Apa maksud itu? Kita sama-sama tunggu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu maklumat data terbaru yang baru kita terima. Ada maklumat yang data terbaru kita baru terima sekarang ya. Oke, reality dia. Sebelum saya teruskan, reality dia di Malaysia ini, parti yang paling kuat, paling besar dapat nombor di parlimen, hakikat reality adalah PAS. Tak boleh tolak. Memang PAS. Kedua, yang paling besar DAP. Ketiga PKR. Bersatu UMNO tidak tahu di mana. Nombor berapa pun tidak pastilah. Tuan-tuan dan puan. Tapi data terbaru yang baru kita terima, sebenarnya yang bakal menjadi gergasi politik Malaysia adalah PKR. Di dalam desas-desus mengatakan PKR sekarang semakin lemah. Di dalam desas-desus yang berkata sekarang ini PKR tidak lagi menyengat seperti dulu. Di dalam desas-desus kata kerajaan ini bakal akan tumbang pada bila-bila masa. Sebenarnya PKR bakal menjadi gergasi politik Malaysia. Anda setuju atau tidak? Anda tinggalkan di ruang komen. Anda setuju tak kalau PKR itu bakal menjadi gergasi politik Malaysia? Sudah terbukti. Sudah terbukti sekarang ini PKR memang hebat. Kenapa PKR hebat? Kerana akhirnya menjadi kerajaan. Menjadi kerajaan Perdana Menteri daripada PKR. Barisan Nasional yang dulunya kuat, gah dan sebagainya berjaya ditumbangkan oleh Pakatan Harapan. Dan di dalam semua kumulat politik, PKR di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi satu-satunya kerajaan perpaduan di Malaysia yang pernah ada. PKR akan bakal jadi gergasi politik Malaysia. PKR bakal menjadi gergasi politik Malaysia dari peringkat akar umbi dengan melaksanakan gerak kerja dan meningkatkan kekuatan parti. Pertama, keanggotaan mesti ramai, ranting mesti hidup dan cabang-cabang mesti segar. MPN iaitu Majlis Pimpinan Negeri harus lebih aktif dan jentera jawatan kuasa mesti lebih hebat berbanding dulu. Parti itu perlu agresif. Parti ini perlu untuk agresif untuk menerangkan sikap dan pendirian serta bersungguh-sungguh untuk memperkuatkan jentera kita supaya keadilan PKR muncul sebagai gergasi dalam sistem politik negara ini. Katanya dalam ucapannya pada konvensi khas PKR sempena 25 tahun parti itu di Shah Alam. Ini siapa yang kata? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Secara realitinya, menurut sejarah yang kita tengok, menurut statistik yang kita tengok, apa saja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata akan terjadi. Lambat atau cepat itu bukan masalah, tapi pasti akan terjadi. Buktinya dia jadi Perdana Menteri yang ramai orang kata PM tepilah selama-lama. Akhirnya Datuk Seri Anwar membuktikan bahawa dia mampu untuk jadi Perdana Menteri. Yang paling menarik lagi, dia jadi Perdana Menteri ketika Najib Razak dipenjara. Ketika Muhyiddin masih lagi tercari-cari formula bagaimana untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua. Dan yang paling best lagi, Mahathir yang menjadi Perdana Menteri ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan masih hidup.
dia sempat tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri yuk. Ini lagi manis lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya agak yakin, bukan juga 100%, tapi saya agak yakin dengan apa yang dibuktikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, segala yang dia cakap pasti akan jadi kenyataan, walaupun lambat, walaupun cepatkah, lambatkah, itu bukan persoalan, tapi akan jadi kenyataan. Satu hari nanti, PKR boleh jadi gergasi politik di Malaysia. Waktu itu, siapa lagi lawan untuk PKR? Tidak pastilah. Adakah PAS masih lagi sekuat sekarang? Adakah PAS masih lagi akan menjadi gergasi politik Malaysia? Ataupun rakyat mulai tidak dapat ikut rentak yang dimainkan oleh PAS? Kita tunggu bersama-sama keputusan demi keputusan. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye.